Jadi betul tak kalau jadi kontraktor ni selalu dia punya sale 20 juta dia sebulan? Kita cari solusi. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast Kita Cari Solusi, sebuah podcast yang akan membantu anda, terutama sekali untuk peniaga kecil ataupun yang nak mula berniaga untuk naik kelas hanya dengan mendengar podcast sahaja. Jadi ini adalah episod pertama dan selamat datang ke podcast Kita Cari Solusi. Dan hari ini kita menjemput tetamu yang sangat istimewa. Seorang kontraktor. Selalu kontraktor ni wanita, tapi kontraktor kali ni adalah silap. Kontraktor saya lelaki. Tapi kali ini wanita. Kita tersasul lah. Maklumlah episod pertama agak tersasul banyak. Jadi kita hadirkan Kak Hani. Selalu saya panggil dia Kak Hani, tapi selalu dipanggil dia boleh panggil Hani Boleh panggil Hani je lah. Tapi nampak muda sikit. Okay. Jadi betul tak kalau jadi kontraktor ni selalu dia punya sale 20 juta dia sebulan? Tak ada. Nanti dulu. Nanti kita akan jawab. Kita akan jawab kat tengah-tengah nanti. So yang baru pertama kali mendengar ataupun melihat podcast ni, kita akan dengar sampai habis. Jadi macam mana Kak? Sihat? Alhamdulillah sihat. Jadi tadi sihat? Sihat, Alhamdulillah. Agak nervous sikit, cakap pun agak tersasul banyak sebab pertama kali kat sini. Jadi tak apa, kita enjoy the moment. Podcast hari ni kita santai sahaja. Boleh tak Kak ceritakan sikit macam mana Akak boleh, yelah selalu lelaki ni, selalu kontraktor ni identik dengan lelaki. Tapi kali ni ada seorang wanita. Boleh tak ceritakan? Tapi sebelum tu, ceritakan dulu pasal diri Akak. Siapa Hani ni sebenarnya? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Hani Fauzana binti Cucu Kurniadi. Saya berusia rahsia. Tapi anak dah ramai Anak ramai. Bukan anak ikan. Bukan. Anak yang sebenar. Alright. Terus? Berasal daripada Kelang. Okay, Kelang. Kelang dekat mana tu Kelang? Kelang Sungai Udang. Sungai Udang. Kalau orang Sungai Udang kena tengok. Orang Sungai Udang, Kampung Delik, Sempang Pat, Teluk Pulai, semua kena tengok. Betul. Okay, terus? Mesti kenal siapa saya. Overclaim ada. Okay. Kemudian? Okay. Sungai Udang tadi. Sungai Udang. Kemudian saya berasal dari okay. Sekolah dulu. Sekolah. Sungai Udang, sekolah. Okay, saya sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Gadung. Okay. Sekolah rendah? Sekolah Teluk Gadung juga. Oh, sekolah rendah Teluk Gadung, sekolah menengah Teluk Gadung. Yes, okay. Anak Jati Kelang. Mantap. Jadi memang membesar total dekat Sungai Udang lah. Yes, saya adalah seorang anak penjual nasi lemak sebenarnya. Okey, ini menarik Ini disclaimer memang benda menarik. Seorang keluarga adalah seorang peniaga nasi lemak dan kini seorang kontraktor. Ini yang kita nak kupas, ini yang kita nak dengar sebenarnya. Okey, jadi duduk kat Sungai Udang, membesar dekat Sungai Udang, pendidikan. Lepas habis sekolah menengah, lanjutan pelajaran? Saya habis sekolah menengah, saya sekolah tingkatan 6 di SCS. Kemudian berkahwin. Saya kahwin awal lah tapi dapat anak lewat sikit. Okey. So boleh tak kalau ni ada yang datang, ada yang baru nak tengok ni, nak dengar ni, kahwin tu umurnya berapa? Kahwin umur 19. Wish. Gila, selamat Mat. Jadi kepada anda yang jomblo di luar sana, jangan ingat kahwin cepat tak boleh berjaya. Betul. Yang penting ada kerjasama dengan suami isteri. Umur 19 umur 19 sekarang dah berjaya. Alhamdulillah. Kahwin umur 19 Yep. Ada anak umur? 24. Ada anak umur 24. Betul. Sekarang anak ada? 4 orang. Ada Alhamdulillah. 4 orang. Alhamdulillah. Okey. So membesar kat Sungai Udang untuk belajar pendidikan universiti? Tak ada. Kita STPM je awak. Oh, STPM saja. Oh, lepas habis form 5 STPM. STPM dekat ICS, kemudian bekerja lah dengan orang. Untuk bekerja ni, dia sebelum jadi kontraktor besar ni, sebelum jadi kontraktor besar ni, dia dulu kerjanya lepas STPM kerja apa? Macam-macam saya kerja. Okay. First, kalau saya anak peniaga nasi lemak, of course saya tolong parents saya. Dalam masa yang sama, saya pernah bekerja di Pizza Hut, Ion Credit, dan company-company hartanah. Company hartanah, okay. Company Chinese bahagian logistik. Okay. Dan kemudian itulah saya ceburi construction pula. Okay. So daripada apa yang saya kira, total pengalaman bekerja ni di pelbagai bidang ada lebih daripada 5.
Ya, insyaAllah 5. Uish, banyak tu 5 tu. Okay, untuk pengalaman bekerja tu construction, okay, daripada disebut-sebutkan tadi tu macam cuma sekali je bidang construction tu kan. Macam mana seorang wanita yang bernama Hani ni boleh cuburi bidang construction? Cerita dia tu macam mana cerita dia tu? Panjang cerita dia. Okay. Kita pendekkan sikit lah. Jangan pendekkan sebab ini memang podcast ni orang yang datang kat podcast ni dia nak dengar macam mana nak jadi seorang kontraktor yang berjaya, lagi-lagi wanita. Ni abang-abang hotel-hotel yang tengok-tengok ni semua dia rasa geram macam, badak aku macam ni je, yang ni. Okey kawan-kawan, disclaimer boleh saya cakap Hani ni dia boleh buat sale sebulan lebih daripada 5 juta ringgit, betul? InsyaAllah betul. InsyaAllah betul InsyaAllah betul InsyaAllah betul. Dia boleh buat sale amount macam tu lah, juta-juta jugalah sale dia. Tapi jangan risau, dia bayar income tax. Jangan risau, dia bayar. Bayar. Pembayar income tax tegar. Aish. Okay. Jadi macam mana tu? Boleh cuburi bidang construction tu macam mana? Pertama ayah saya lah. Okay. Ayah saya ajak jumpa saya. Dia kata jom kita buat bisnes. Ayah saya tahu berkenaan construction pun dia belajar dengan saudara mara dia lah. Okay, dia belajar dengan saudara mara dia, and then dia kata satu tahap tu, Hani, jom kita buat bisnes. Okay. And then kita pun masa tu tengah struggle lah. Tengah struggle dengan husband. Sorry terpotong. Sebelum masuk ke construction tu, sebelum tu kerja apa? Saya kerja hartanah. Saya menjual company hartanah jugalah. Yeah. Itu jual tanah, jual rumah? Tanah. Jual tanah, okey. Tapi saya bahagian admin lah. Bahagian admin, okey. Tapi saya bila kita dah kerja kat bahagian hartanah tu, kita ada pengalaman sedikit lah. Sebab construction dengan hartanah tu dia tak jauh. Betul. So sambung balik, ayah saya ajak, jom kita buat bisnes. So kita pun dah discuss dengan husband. Husband kata, okey lah kita cuba. Tapi dalam masa sama saya bekerja dengan company tu. Tapi saya buat bisnes juga. Okey. Jadi saya tidak boleh memberi komitmen kat company yang saya bekerja. So dah macam dah sebulan 2 bulan kerja, saya cakap kat bos, saya nak berhenti. Bos tanya kenapa? Saya buat bisnes. Bos bla 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 bla. Bos kata, okey lah. So daripada situlah kita bermula. So projek yang pertama saya ingat tu dekat Pulau Indah. Projek pertama. Dekat Pulau Indah. Okey, ini construction ini adalah construction yang bina rumah atas tanah sendiri. Betul kan? So nama company-nya sekarang? Bina Impian Empire Sendirian Berhad. Waish, Bina Impian Empire Sendirian Berhad. Bunyi berdentum kat sini sebab hari nak hujan Okey. Bina Impian. Tagline dia, bina rumah impian anda bersama kami. Kami membina impian anda. Bukan membina mahligai Bukan. Okay, so itu adalah projek pertama. Kita jalan dekat sana lah. Maksudnya bina impian, pengalaman Kak Hani sendiri dekat situ lah. Untuk first project, betul Kak Kampung Indah. Bina rumah atas tanah sendiri. Betul. Okay, itu sekitar tahun bila tu? Tahun bila? InsyaAllah pada September 2018. September 2018. Jadi pengalaman dalam bidang construction kalau dikira-kira sekarang 18, 19, 20, 21, 22, 23. 5 tahun lah. Kita ambil 5 tahun. Kita ambil 5 tahun. Jadi kalau saya, sebelum tu, sebelum guest saya datang, selalunya saya akan study tentang guest-guest saya ni. Tetamu saya akan study. Jadi sepanjang 5 tahun, Bina Impian boleh dikatakan one of the top kontraktor bina rumah atas tanah sendiri. Amin. Dekat Selangor Selepas kontraktor di Selangor. Itu kena tahu. Jadi one of kalau anda kata, anda semua yang tengah tengok sekarang, kalau saudara mara ataupun anda sendiri yang nak bina rumah, keluarga anda saudara mara nak bina rumah, diorang mesti akan jumpa Bina Impian ni. One of the top kontraktor lah yang ada dekat dalam Selangor. Banyak player construction dalam industri ni. Tapi boleh dikatakan Bina Impian, dia punya owner, inilah dia, seorang wanita. Orang ingat lelaki, tak ada. Dia adalah seorang wanita dan yalah, mungkin dia bisnes keluarga, dia bisnes family, tetapi diuruskan oleh seorang wanita. Bukan benda yang senang. Betul? Jadi perjalanan selama 5 tahun itu, setelah perjalanan selama 5 tahun tu adalah satu perjalanan yang sangat panjang lah. Bagi saya secara peribadi dia sangat panjang. Sebab construction dia akan melibatkan banyak orang. Banyak orang kata banyak kerenah ada dekat situ. Memang sangat tough lah untuk construction ni. Kalau semasa perjalanan tu, apa cabaran selama 5 tahun tu? Cabaran tu biasanya paling utama saya rasa communicate dengan
subkon. Subkon tukang lah. Subkon tukang. Oh, sorry. Alam biasa. First day. Alam pukul berapa ni? Ini Alam nak bagi tahu solat Zuhur lambat. Dia macam tu lebih kurang. Okay. So cabaran dia adalah komunikasi. Kenapa komunikasi itu menjadi satu cabaran yang paling besar dalam bidang construction? Okay. Ni point penting sorry. Ni point penting bagi anda yang nak jadi seorang kontraktor yang bercadang untuk menjadi seorang kontraktor juga. Ini adalah point penting. Cabaran yang perlu anda hadapi. Tadi Hani menghadapi cabaran komunikasi. Kenapa komunikasi? Bagi saya bukan dalam construction je perlukan cabaran tu dalam komunikasi. Even perkara lain pun dia perlukan komunikasi dalam sesuatu perkara. Mostly sebab kalau komunikasi tu tak sampai, perkara tu tak akan berlaku. Perkara tu tak akan terjadi. Betul. Maksudnya macam tu lah. Lagi-lagi construction dia punya apa orang kata dia punya workers dia kebanyakan semua Indonesia. Yes. Lagi cabaran lah. Belum bahasa dengan dia berbeza. Belum dengan Madura dia, belum dengan Aceh dia, belum dengan Jawa dia. Tim kita macam saya ada darah Indonesia. Saya akan sedikit faham lah dengan apa yang diorang cakap. Tapi tim saya kadang tak faham. Tanya, contoh dia tanya set supervisor kan, apa subkon ni cakap? Apa ni cakap ni? Tak faham lah. Bahasa dia memang macam langit dengan bumi. Bahasa dia memang beza. Dia kalau dah kena Melayu, rojak lagi. Itu susah. Saya faham. Situasi itu saya faham. Macam contoh kan, bos, esok mau konkret. Esok mau konkret. Tapi dia cakap lain. Okay. Yang dengar faham lah tu. InsyaAllah yang dengar faham tu. Okay. Salah satu dia lah. Okay, saya faham. Itu kelakar. Aduh, komunikasi lah yang paling besar selama membangunkan construction ni. Betul. Okay, itu on-site. Dalam pengurusan syarikat, macam mana pula cabaran dia? Cabaran dia Menguruskan syarikat. Sebab apa yang saya baca, apa yang saya study, Bini Impian ni dulu ofisnya kecil, sekarang dah ada bangunan yang sangat besar. Alhamdulillah. Siapa yang duduk Jalan Kebun, yang duduk Shah Alam, insya-Allah nampak bangunan Bini Impian tu betul-betul dekat Sempang 4, dekat area Bukit Naga. Mungkin akan nampak. Inilah owner dia. Kalau anda nak tahu yang tengok. Betul tak? Macam mana bukan Naga je, Jalan Kebun tau. Jalan Kebun. Sorry. Cakap kuat salah lagi. Bukit Naga. Jalan Kebun. Sebab dia dekat dengan sekolah. Jadi saya terbayang-bayang Bukit Naga je. Jalan Kebun. Okey. Terus macam mana perjalanan dalam menguruskan syarikat? Sebab banyak kontraktor di luar sana, diorang hanya ada kemahiran menukang saja. Tak dapat dinafikan. Owner-owner ataupun anda yang di luar sana yang ada kemahiran construction, diorang hanya tahu menukang, bertukang. Tetapi untuk menguruskan, untuk kembangkan satu syarikat construction ni ke orang kata ke satu Malaysia ni, untuk orang nampak ni bukan benda yang mudah. Betul. Macam mana cabaran tu menguruskan syarikat tu? Okey, sejujurnya lah bagi saya, nak bina syarikat, nak buat satu perniagaan tu memang mudah. Siapa-siapa je boleh bina. Tapi nak sustain tu sangat susah. Okay. Dan sebab tu saya sendiri masuk kelas lah. Apa yang Tok Guru saya cakap, dalam sesuatu syarikat tu perlu ada sistem. Perlu ada sistem dulu, baru ada human. Alright. Bila ada sistem campur human, baru menghasilkan capital. Yes. Mantap. Wah, ini memang betul-betul business woman ni. Memang betul-betul. Bagilah niaga cekodok, nasi lemak, dodol, semua boleh jadi. Memang mantap. So jadi sebenarnya semua orang boleh buat bisnes. Yang penting ada ilmunya, ada guru dia. Betul. So dengar tu guys. Ini tak ada yang kat luar sana rasa boleh jual barang dia jual. Rasa ada produk dia terus jual tanpa ada knowledge. Itu yang salah tu. Betul tak? Jadi perjalanan dah 5 tahun. Pengalaman dah ada. Bangun syarikat daripada kecil sekarang dah jadi besar lah. Ada berapa tingkat tu office itu? 3 tingkat. Ada 3 tingkat. Okey, antara 3 tingkat tu, tingkat pertama apa? Tingkat pertama actually dia 5 tingkat. Actually 5 tingkat. Tak bukan. Dia 5 tingkat, kita sewa 3 tingkat je. Dia bukan sewa, dia beli. On the way beli. InsyaAllah. Amin. Kita tahu On the way beli. InsyaAllah. Tingkat kedua tu office lah, admin. Team semua kat situ. Tingkat kedua showroom. Tingkat ketiga management. 2, 3, 3A. Macam tu. So
company office ni memang besar lah. Bagi saya peribadi dah kira besar. Berbanding dengan saya sendiri tak ada. Kecil je office saya. Ini je lah. Studio saya ini je lah office saya. Jangan terlalu mengecilkan diri. Anda besar. Aduh, terbatuk-batuk jangan kat sini. Jadi kalau kita rumuskan daripada sekolah menengah, lepas tu pendidikan hanya STPM saja. Betul. Kemudian ada pengalaman kerja di luar selama 5 tahun, bukan 5 tahun, 5 Company. bidang, 5 company beza-beza. Lepas tu diajak oleh orang tua untuk berniaga. Memang ayah memang ada ni lah, ada basic construction juga, betul? Dia dah belajar, jadi sepatutnya adalah sebab tu alhamdulillah menjadilah. Dia ada ilmu, anak pula ada knowledge tentang management, boleh jadi. Okey. So perjalanan bina impian dah hampir 5 tahun. Okey. So itu dia punya ringkasan dia lah, ringkasan. Kemudian dari segi orang kata revenue dia. Ni ramai orang tak tahu. Ni ramai orang ni dia bukan drama Mega Holding bukan Mega Holding yang pegang file, kontraktor pegang file pergi juta-juta, tak ada. Bukan itu. Ini adalah kontraktor bina rumah atas tanah sendiri tau. Jadi macam mana revenue tu? Dia sale sebulan ada tak sampai 50 juta? Tak adalah. Itu 50 50 juta tu di Selangor je. Kita biasa-biasa je. Jangan disebut. Sensor. 50 juta banyak sangat tu, mimpi tu namanya tu. Amin dulu. Amin. Okey, amin. Tapi memang revenue dia memang boleh cecah sebulan boleh. tu. Boleh cecah juta-juta. Sebulan tidak lah, setahun. Setahun boleh cecah puluh juta. Sebulan boleh cecah berjuta-juta. Ya. Betul. So selalunya kenapa saya ada perasan billboard bina impian tu. Kenapa perlu bina rumah kalau kenapa perlu beli rumah kalau boleh bina rumah? Betul tak? Betul. Okey, kenapa apa kelebihan kalau orang bina rumah ni berbanding beli rumah ni? Banyak sebenarnya. Okey, cuba. Ni terlalu banyak. Terlalu banyak so ini anda yang muda-muda lagi ni yang belum beli rumah, tolong dengar ni. Kenapa anda patut bina rumah berbanding beli rumah? Jangan beli rumah. Ini dia buat statement besar habis ni nanti saya kena ban ni dengan pemaju-pemaju besar ni. Kenapa jangan beli rumah? Kenapa? Bagi saya lah, kalau macam ada modal, lebih baik cari tanah, bina rumah sendiri. Sebab design kita boleh design sendiri ikut cita rasa kita. Besar kita boleh ikut cita rasa kita. Everything kita boleh custom. Kenapa nak beli rumah yang sizing sama yang ditentukan oleh pemaju, betul? Parking tak ada. Parking lebih kena warning dalam WhatsApp group. Rumah ni tolong alihkan kereta ada pengalaman. Yelah, awak sekarang duduk rumah teres, kereta ada 5 biji. Memanglah kena tegur. Banyak betul biji. Aduh. So ini adalah POV seorang kontraktor jangan hentam dia. Macam ni baik aku. Macam ni apa kalau buat rumah pun kena ada tanah pun dah mahal, nak cari tanah pun susah kan. Ramai orang. Aralin ada, come on guys. Okay, so kalau anda yang nak cari tanah, nak beli tanah, boleh cari Araland. Okay, boleh cari Araland. 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 Betul. Okay, jadi statement tu maksudnya memang bina rumah ni lagi bagus lah daripada beli. Betul. Sebab kalau bina rumah ni macam-macam kita boleh buat. Betul. Kan design ikut selera kita, parking kita boleh buat besar. Kalau kita beli kat pemaju, pattern-pattern tu aja. Boleh buat swimming pool. Mantap. Rumah awak ada swimming pool ke? InsyaAllah nantilah. Amin. Mantap. Jadi perjalanan dia memang bagi saya sangat menarik lah. Perjalanan untuk seorang wanita. Macam Hani sendiri buat company construction ni, bagi saya satu benda yang sangat dikagumkan lah. Wish, perempuan jadi construction dia lebih kurang macam tu. Okay, jadi macam mana kalau anda kata projek tu dah ada banyak, dia boleh dikatakan macam tadi kita balik ke belakang sikit, macam revenue tu boleh katakan juta-juta, pendapatan juta-juta. Dari segi kaedah marketing tu macam mana Kan ramai orang kat sini pun kontraktor juga ni. Mungkin ada yang tengok ni kontraktor juga. Dia orang pun nak jadi seorang kontraktor, tapi dia pelik, macam mana aku nak dapat projek? Macam mana bina impian ni boleh dapat projek? Marketing tu macam mana? Marketing. Marketing. Marketing awak tak jaga ke? Awak tak ambil pol langsung pasal marketing? Terus Terus kita terus tembak bos dia. Sebab kita delegate kerja kan. So taklah, maksudnya bagi saya dalam satu syarikat tu, dia bukan siapa yang kat depan, tapi siapa yang kat belakang kita. Okay. So
Apa yang ada kat Bina Impian sekarang ni hasil tim saya lah. Okay. So untuk marketing mostly kita pergi kepada Facebook. Oh, marketing dia akan pergi Facebook Betul. Memang sekarang Facebook, TikTok ada. TikTok ada lebih kepada branding. TikTok lebih kepada branding. Betul. TikTok apa nama TikTok? Bina Rumah Impian. Bina Rumah Impian. So kalau korang nak tengok konten-konten daripada Bina Impian, pergi kat TikTok Bina Impian. Bina Rumah Impian. Bina Rumah Impian. IG pun ada juga. IG ada. IG? Bina Rumah Impian. Bina Sama. Rumah Impian. Facebook, IG dan TikTok Bina Rumah Impian. Alright. So kemudian dari segi marketing memang akan ada team lah yang handle macam tu kat Yes. belakang. Even yang jaga marketing pun kakak saya sendirilah. So macam business family kan. business family, betul. So semua kita tarik dia kerjaan kita. So kalau dari segi team dalam Bina Impian ada berapa orang dah sekarang? Tim 16 orang plus minus. Plus minus 16 orang. Betul. Wow. Ramai tu nak jaga. Kalau memanglah mungkin ada yang lebih ramai, ada yang boleh dikatakan beribu-ribu lagi, beratus-ratus staff ramai. Betul. Tapi untuk kita macam company orang Kecil-kecil je. kecil-kecil je baru nak naik, ada lebih kurang 16 orang tu, lumayan tu nak menguruskan. Okay. So dari segi management dah ada, marketing dah ada, revenue pun boleh dikatakan menarik jugalah. Emak-emak juta-juta tu. Jadi kalau anda kata seseorang tu dia wanita ni pandangan masyarakat, ada tak macam orang datang ini Bina Impian, dia ingat bosnya lelaki, datang office tengok tu perempuan, macam mana persepsi tu, rasa macam mana? First step skeptical tak masyarakat tu? Ataupun orang nak bina rumah ni yelah dia nak keluarkan duit RM100,000, betul tak? Dia nak keluarkan duit RM100,000, RM10,000, juta-juta, tiba-tiba bagi kat company yang diuruskan oleh perempuan. Dia skeptical sikit tu. Apa nak mematahkan stigma macam tu macam mana? Apa cabaran dia tu? Nak tahu satu rahsia tak? Nak mesti nak. Panas sana. Jangan panas saya. Dia nak tahu. Nak tahu panas sana. Dia nak tahu tu. Sebenarnya kan even saya sebagai owner pun saya tak pernah menonjol. Saya tak pernah. Ni first time. Okay. First time lah saya menonjol Menonjol sebab kat luar. Oi, eksklusif. Eksklusif. sebab biasanya hanya tim saya je yang ke depan. Even ada klien pun nak jumpa, saya nak jumpa bos, nak diskaun. Saya nak jumpa bos. Even saya takkan turun. Sebab saya memberi kuasa kepada Team? manajemen saya Management, okay, untuk memberi diskaun ke kiranya macam manajemen akan discuss dan berjumpa saya. Kita akan tengoklah wajar ke tak wajar. Okey. Jadi memang management diberi kuasa untuk menentukan nilai ataupun boleh menentukan diskaun tak ada diskaun tu semua. Betul, kan. betul. Jadi lepas dah nak ditentukan kata putus, kena duduk dengan meeting dengan bos jugalah. Betul. Betul lah. Oh, okey. So memang kalau boleh dikatakan dekat sini, orang yang nak bina rumah dengan Bina Impian ni, bosnya inilah dia. Nak jumpa agak susah, kena set appointment betul-betul solid. Tapi tak apa, Bina Impian punya team saya rasa semua power dah. Rasa dah tak perlu kot nak jumpa bos-bos ni. Jumpa tim saya lebih baik daripada jumpa saya. Sebab mereka lebih tahu apa yang terjadi kat lapangan. Betul. Diorang lebih tahu apa yang terjadi kat lapangan. Better sebab kalau ada masalah pun on site, diorang juga yang akan turun. Diorang juga yang akan solve the problem dekat sana. Betul tak? Jadi pengalaman saya sendiri, saya dulu dalam bidang construction, saya pun bidang construction juga. Saya hadapi banyak masalah. Banyak kalau nak cerita kat sini tak habis. Tetapi sampai satu tahap tu kalau saya naik motor, naik kereta boleh nangis sendiri. Nangis sendiri sebab tertekan sangat. Tapi tak nak aku kena hadap. Dah lah tension, nak lari tak boleh, duit tak ada tapi kena hadap juga masalah. Tapi jangan risau, Allah itu pasti bantu. Betul. Yang penting usaha tak pernah tipu kita. Betul. Satu lagi kalau kita ada masalah jangan simpan, share. Share bukan share pada public, share pada tim. Cakap sekarang ni company ada masalah sekian. Sebab bila satu kepala yang fikir, dia tak banyak idea muncul. Tapi bila berkepala fikir, banyak idea. Okay. Jadi kalau kita nak solve problem, kita kena always bawa meeting apa benda tu. Yes, betul. Untuk kita cari solve the problem satu tim. Itu alhamdulillah. Kalau tim Bina Impian mungkin power lah. Kan mungkin idea macam ni. Ada macam ni bos, macam ni. Kalau kena tim yang tak solid, habis tak boleh come out dengan idea, pisang juga kan. Betul. So kita dah cerita panjang-panjang, terlupa nak tanya. Bina Impian, macam mana nama Bina Impian Empire boleh ada? Just saya cakap awal tadi saya ayah saya ajak join kan.
Dia beri nama, awalnya apa nama dia, tapi macam pelik lah. Saya cakap tak boleh sebab ayah saya kan Indonesian. So dia ada perkataan macam Indonesian sikit lah. So saya cakap kita nak nak pergi jauh. So kita kena cari nama yang commercial. So dia kata tiba-tiba dia dapat idea Bina Impian Engineering. Itu masa enterprise lah. So bila kita nak pergi Incorp kepada Sdn Bhd, Bina Impian tu kita tambah Empire lah. Bina Impian Empire. Sebab perkataan tu bermula daripada ayah saya lah. Perkataan tu. Saya tak tahu macam mana dia terwujud, tapi sesuatu yang memang macam nampak klise lah. Bina rumah impian, bina impian Empire kan. Tapi saya sendiri rasa macam power ni. Betul. Jadi sebenarnya kalau apa yang saya ni kita pandang sisi branding kita cerita dari segi branding semua. Dia kalau kita buat branding kita akan ada dua elemen, iaitu CTA dengan value. Dia ada call to action dengan value. Betul. So kalau anda kata bina impian, okay, so kita boleh clarify kat sini, bina adalah CTA dia call to action membina, bina impian tu adalah value. So memang orang kata bina rumah, impian memang kena lah. So dua elemen dalam branding tu adalah CTA dengan value. Mantap. Engagement je, lepas tu close. So Bina Impian ni nama terhasil secara spontan lah. Betul, sangat spontan. Sangat spontan. Dia tak ada nilai-nilai orang kata sentimen, value-value ada ni ada tu. Tak ada. Okey. Jadi sama juga dengan podcast Kita Cari Solusi ni. Kenapa podcast Kita Cari Solusi? Ni saya kongsikan dekat sini. Kenapa podcast Kita Cari Solusi? Sebab macam tadi kita pergi ke dua elemen, CTA dengan value. Kita cari solusi. Solusi adalah value, kita cari adalah CTA dia. So dia dengar CTA, kita cari solusi. Solusi apa? Solusi dalam perniagaan. Jadi podcast Kita Cari Solusi ni memang saya buat memang untuk peniaga-peniaga nak naik kelas ataupun nak tambah ilmu dalam bidang perniagaan hanya dengan mendengar podcast. Sebab diorang nak pergi kelas bayar mahal-mahal tak mampu. Betul. Nak bayar kelas. Dulu pergi kelas kan? Pergi ada sifu-sifu kelas kan? Masih ada. Masih ada lagi Masih ada. Mana tahu nanti boleh cakap coach datang sini juga cakap. InsyaAllah. Kan boleh duduk kat sini, boleh kongsi kan. Daripada pergi kongsi lah. Kita kat sini platform ni saya sediakan memang khas untuk mereka-mereka yang nak belajar tentang ilmu perniagaan. Betul. Jadi podcast Kita Cari Solusi ni inilah tertubuh dia. So Hani Fauzana, seorang kontraktor wanita, bagi saya memang sangat luar biasa. Selalu didominasi oleh lelaki. Bila ada wanita ada kat sini, saya rasa kagum lah. Saya rasa kagum dan bangga. Asyik. Rasa kagum dan bangga. Sebelum kita mengakhiri perbualan kita hari ini, boleh tak kongsikan kepada pendengar ataupun penonton dekat luar sana yang orang kata kita bukan dari sisi bisnes, kita bukan bercakap dari sisi kontraktor, tapi lebih kepada sisi angle perniagaan. Kalau diorang nak berniaga, tak kisahlah berniaga apa saja, apa yang nak dipesankan kepada mereka agak-agak? Nak berniaga je. Cuba. Okey. Jangan putus asa, cuba. Yang penting Dia kalau anda kata dia niaga. Okay, dia niaga dah confirm. Kalau anda kata aku nak niaga ni, kalau aku nak niaga, aku perlu ada apa? Dia macam tu, lebih kurang angle macam tu. Aku ada apa? Aku ada impian. Yang penting kita ada impian. Sebab tu nak Okay. Suka dia. ada impian lah. Kita ada cita-cita, kita tahu apa yang kita nak capai. So saya tak tahu cakap apa. Macam tu lah. Macam tu lah. Jadi kalau anda kata kalau kita, dia macam ni. Kalau kita nak niaga, apa benda yang paling penting untuk ada dulu yang pertama? Impian tu confirm. Dia memang kena ada impian dulu. Bila dia ada impian, dia akan jadi pemicu untuk kita semangat bekerja atau macam mana. Dulu, Hani ni dulu, apa yang membuatkan nak berniaga? Ke memang darah niaga? Alhamdulillah kalau ikutkan dari atuk saya pun dia peniaga, belah mak, belah ayah peniaga. Mungkin ada darah tu lah. Saya tak pastilah soalan tu, macam susah nak jawab. So tengok owner sendiri pun sampai dah disebabkan dah terlalu senang sampai terlupa nak bagi tahu macam mana kalau anda kata nak niaga apa perlu ada, sampai terlupa member. Tak apa, tapi kisah-kisah dia tu macam itulah perjalanan Bina Impian daripada seorang wanita biasa-biasa saja, kerja makan gaji kan. Betul. Sekarang dah boleh bangunkan sebuah syarikat Empire Construction yang bagi saya dalam market memang sangat terkenal lah. Orang kenal siapa itu Bina Impian.
Alright. So kepada anda yang nak bina rumah, bercadang nak bina rumah, bercadang nak beli tanah, lain lagi. Bina rumah lah. Bina rumah di atas tanah sendiri, mengikut bajet sendiri. Inilah owner dia, Bina Impian. Macam promosikan diri kita kan? Promosikan. Saya nanti. Part saya nanti. Itu kita cerita ke belakang. Okay. So saya rasa itu saja perkongsian yang boleh diberikan oleh seorang wanita bergelar kontraktor, iaitu kontraktor Bina Impian. Jadi terima kasih Kak Hani atas waktunya, luangkan masa. Jadi untuk episod pertama, inilah dia episod pertama saya memanggil seorang wanita kontraktor wanita. Nantikan untuk episod-episod seterusnya. Jadi terima kasih lagi sekali Kak Hani untuk hadir, luangkan masa hari ini. Nanti kejap lagi ambil anak, betul? Betul. Jadi itu saja untuk podcast kita hari ini. Sepanjang podcast ini berjalan, saya Tekasa Bahasa, saya minta maaf sangat-sangat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cari solusi.